Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita akan teruskan fizik tingkatan 5, bab 1, daya dan gerakan 2 dengan subtopik 1.2 iaitu levaian daya. Okey, apakah dia levaian daya? Okey, levaian daya ialah proses melevaikan satu daya tunggal. Okey, daya tunggal. The keyword dia kepada komponen-komponen daya. Ini bermaksud daripada satu daya tunggal kepada komponen-komponen daya yang setelah dilevaikan. Okey, jadi mari kita lihat apakah dia levaian daya dengan lebih jelas daripada contoh seperti ini di dalam buku teks anda. Okey, ini menunjukkan seorang budak telah pun ditarik oleh sahabatnya yang mana sedang bergerak ke arah kanan. Okey, jadi di manakah levaian daya itu berlaku dan apakah daya-daya yang wujud pada pelajar tersebut? Okey, kita mulakan dengan yang pertama daya yang kita sering kali belajar iaitu daya ke atas iaitu R besar. Tindak balas normal. Okey, ni kita hanya ulang kaji kembali tindak balas normal. Ataupun kita gunakan perkataan reaction R besar. Okey, seterusnya ialah yang melawan R ini. Okey, saya tambahkan di sini. Ibu tambahkannya iaitu W. Berat. Weight in English. Okey, berat. Okey, sementara itu pelajar ini kemudiannya akan bergerak ke arah kanan, iaitu kita kenali sebagai daya T. Daya tujah ke depan. Dan yang seterusnya iaitu terutama sekali di bahagian ini kita kenali sebagai FR, iaitu daya geseran, iaitu antara upih ini dengan rumput ataupun tanah. Jadi ini adalah 4 daya yang penting. Okey, tetapi disebabkan ini ada satu daya tarikan daripada kawannya, maka berlaku satu daya lagi yang kita sebut sebagai daya tarikan. Okey, jadi sekarang ini cikgu nak lukis kembali levaian daya yang ada pada gambar rajah ini. Okey, kita mulakan dengan satu yang kita nak panggil sebagai komponen menegak dan satu lagi adalah ke arah sini iaitu komponen mengufuk. Dan wujud satu lagi daya di sini Okey, di sini kalau anda dapat lihat ini adalah daya yang kita kenali sebagai daya menegak iaitu Fy, dan di sini adalah daya mengufuk iaitu Fx. Okey, jadi cikgu lukiskan di bawah ini dan ini adalah daya tarikannya. Okey. Okey, jikalau andai kata kita anggarkan sudut antara. Okey, jadi sekarang ini jika cikgu ukur daripada tanah ke daya tarikan daripada sahabatnya ialah melibatkan lebih kurang 30 darjah di sini, maka untuk lukisan ini juga kita akan tandakan 30 darjah. Okey, di sini Okey. Jadi cikgu akan lukiskan di sini. Dan ini adalah daya tarikan daripada sahabat dia. Okey, iaitu sebanyak 30 darjah. Okey, jadi yang berwarna merah ke atas ini kita sebut sebagai komponen
menegak. Okey, menegak kerana dia tegak ke atas. Mudah je nak ingat. Dan dia punya simbol adalah FY kerana ini adalah paksi Y. Sementara yang di bawah ini pula ialah FX iaitu paksi X. Ataupun kita kenali sebagai komponen mengufu. Okey, kita besarkan di sini. Mengufu kerana ia dalam keadaan pada saat mengufu. Okey, mudah je nak ingat. Okey, so sekarang ini kita lihat apakah dia maksud leraian daya tadi ya, meleraikan satu daya tunggal kepada komponen-komponen daya. Iaitu sekarang ini kita boleh nampak terbagi kepada dua jenis komponen. Satu komponen menegak dan satu lagi komponen mengufu. Komponen menegak fungsinya adalah untuk mengimbangi berat budak atau pelajar tersebut. Okey, kenapa cikgu cakap begitu ya? Kerana komponen menegak adalah di sini. Jadi, dia perlu mengimbangi berat pelajar tersebut. Okey, itulah komponen menegak ke atas. Sementara untuk komponen mengufu seperti ini, okey, seperti ini mengufu. Jadi ia perlu mengatasi daya geseran, iaitu yang bertentangan dengannya. Geseran, minta maaf salah eja. Okey, dan juga membantu menggerakkan pelajar tersebut. So dia ada dua fungsi utama, iaitu mengatasi daya geseran dan membantu pelajar tersebut bergerak ke hadapannya. Okey, sementara komponen menegak tadi adalah untuk mengatasi berat, iaitu yang bertentangan dengannya. Okey, jadi inilah dia dua komponen yang bersevenjang. Ya, ini kita sebut sebagai bersevenjang, iaitu komponen menegak dan komponen mengufu. Okey, dan ini pula adalah daya tarikan. Okey, jadi ini adalah komponen menegak bagi daya tarikan ini dan ini adalah komponen mengufu bagi daya tarikan ini. Jadi jadi daripada satu daya tunggal dileraikan kepada dua komponen daya, iaitu komponen menegak dan komponen mengufu. Okey, mari kita lihat ya perbezaan dua gambar ini. Jika kita lihat di sini ya, gambar yang A dan gambar B. Gambar A ini menunjukkan satu objek yang ditarik secara lurus. Okey, sementara gambar yang B ini pula menunjukkan satu objek ditarik tetapi mempunyai sudutnya. Okey, jadi untuk subtopik ini kita akan mempelajari ataupun belajar untuk menghitung daya yang melibatkan ada sudut seperti ini. Okey. Okey, begitu juga gambar yang kedua ini. Okey, gambar yang kedua ini menunjukkan dua situasi yang mana situasinya hampir sama, iaitu gambar C dan D. Gambar C menunjukkan satu objek yang ditolak pada arah yang lurus. Sementara bagi D pula, satu objek itu ditarik pada satu angle yang tertentu, iaitu satu sudut yang tertentulah di sini ya. Okey, jadi pada subtopik ini kita akan membincangkan situasi seperti D. Dan satu lagi situasi, okey, yang kita nak bezakan di sini adalah gambar wajah E dan F. Okey, bagi gambar wajah E kita dapat lihat jelas ya, satu objek ditarik dalam keadaan macam ni dan ada sudutnya. Okey, sementara bagi gambar wajah F, objek ini ditarik pada daya yang tidak ada sudut. Jadi, untuk ini kita akan mempelajari tentang situasi seperti E ini. Okey.
Okey, sekarang mari kita mempelajari bagaimana kita hendak melewaikan daya pada objek yang sedang berada pada satah. Okey, jadi kita lihat gambar baca ini. Ali sedang pulang daripada travel dan sedang mengheret beg pakaiannya di airport. Okey, jadi kita dapat lihat di sini daya tarikan daripada Ali dalam keadaan sebegini. Okey. Jadi ini adalah daya tarikan Ali. Dan daripada beg ini ada sudutnya. Okey. Okey, jadi satu daya tarikan ini yang kita panggil sebagai daya tarikan lah ya. Okey, daya tarikan daripada Ali ini dilewaikan dan kepada dua komponen yang berserenjang, iaitu satunya adalah dalam keadaan menegak dan satu lagi dalam keadaan komponen mengufuk bagi daya tarikan Ali. Jadi kita akan dapat lihat di sini sudutnya adalah 90 di sini. Dan sementara bagi daya tarikan ada sudut dia yang tertentu. Okey, jadi mari kita lihat bagaimanakah lewaian daya ini. Okey, jadi cikgu akan lukis kembali di sini melibatkan dua lewaian daya, iaitu lewaian daya yang pertama adalah kepada komponen Fx, iaitu komponen mengufuk. Ini kita panggil sebagai mengufuk. Okey, komponen yang kedua ialah di sini ya. Pada sudut 90. Ini kita kenali sebagai Fy, iaitu komponen menegak. Okey, komponen menegak. Okey, jadi untuk ini kita akan melihat sudut dia. Okey, kalau di sini cikgu tengok sudut yang sudut Ali menarik beg dia ialah pada 46. Jadi di sini cikgu akan tanda sudut yang sama, iaitu 46. Jadi di sinilah daya tarikan Ali. Daya tarikan Ali. Okey, jadi ini adalah komponen menegak bagi daya tarikan yang mana akan mengatasi ataupun mengimbangi berat beg ini. Sementara Fx ini pula adalah komponen mengufuk bagi daya tarikan Ali yang mana akan mengatasi daya geseran tayar beg Ali dengan lantai dan juga untuk membantu menggerakkan beg Ali ini ke hadapan. Okey, jadi inilah dia lewaian dayanya. Bagi komponen mengufuk, ingin cikgu buat ulangan semula. Mengufuk adalah Fx. Okey, dan ini adalah komponen mengufuk. Okey. Fx mengufuk. Sementara komponen menegak adalah Fy menegak. Paksi Y. Okey, paksi Y. Mudah saja kan? Okey. Dan seperti biasa akan ada daya tarikan di tengah-tengah ini mengikut sudut pada situasi tersebut. Dah siap? Okey, sebelum kita memulakan kaedah pengiraan bagi komponen mengufuk dan komponen menegak, jadi mari kita membuat sedikit ulang kaji tentang trigonometri. Ini adalah hipotenus bagi segi 4 tepat ini. Okey, hipotenus iaitu sisi yang paling panjang. Ini pula adalah opposite O. Opposite iaitu yang bertentangan dengan sudut.
Okey, macam tadilah beg ataupun objek tadi dengan lantai pada satahnya. Okey, jadi sudut antara satah dengan daya tawikan adalah bertentangan dengan O, opposite. Manakala sisi yang bersebelahan dengan sudut tadi kita kenali sebagai adjacent. A, adjacent. H, A dan O. Untuk cos theta, A per H. Senang nak ingat, cah. C-A-H, cah. Okey, yang kedua adalah sin theta, O per H. Nak senang ingat, so. S-O-H, so. Cah, so. Dan seterusnya adalah tangent theta, iaitu O per A. Toa. Toa. Cah, so, toa. Okey, tetapi untuk bab ini, subtopik ini kita akan fokus kepada cos dan sin sahaja. Okey, mari kita sambung untuk mengenal pasti bagaimanakah mendapatkan formula bagi menghitung daya komponen mengufuk dan komponen menegak. Cikgu akan mulakan dengan komponen mengufuk terlebih dahulu. Okey. Mari kita lihat kembali di sini. Cikgu letakkan di sini ya, supaya kita lebih faham. Okey, komponen mengufuk ialah di sini. Okey, iaitu F. Okey, kita kuatkan lagi. Iaitu Fx. Okey, dan ianya ada sudut dengan daya takwikan. Antara daya takwikannya, ini adalah sudut yang kita kenali sebagai theta, iaitu sudut lah. Okey, jadi untuk ini, kalau kita dapat lihat ya, ini kita namakan F besar, iaitu daya tawikan. Okey, jadi untuk Fx ini adalah A. Betul kan? A iaitu yang bersebelahan. Jadi jika ada A dan F ini pula adalah, okey, cikgu gunakan warna lain ya. Okey, ini adalah A bagi theta, sementara F ini pula adalah H, hypotenuse. Jadi bagi komponen mengufuk ya, dia adalah A. Jadi A dan H ini yang sesuai kita ambil adalah cos, C-A-S, cah. Jadi ianya adalah cos theta. Jadi cikgu akan ambil cos theta ini. Okey, cos theta iaitu A per H. Kerana kita tak melibatkan O di sini. Okey. Jadi cikgu ambil cos. Okey, cikgu ubahkan di sini. Kemudian saya gantikan A ini dengan Fx. Okey, jadi cikgu gantikan dengan Fx. Sementara hypotenuse pula cikgu gantikan dengan F besar, iaitu daya tawikan. Okey, cikgu gantikan dengan F besar. Jadi cos theta di sini. Okey, jadi cikgu akan teruskan operasi ini, iaitu Fx sama dengan F, kita bawa naik atas, cos theta. Okey, jadi komponen mengufuk ialah Fx. Jadi bagi mendapatkan formula ini, Fx adalah bersamaan dengan F cos theta. Mudah saja kan? Okey, jadi inilah formula bagi menghitung daya bagi komponen mengufuk. Okey, mari kita lihat pula bagi komponen menegak. Bagi komponen menegak, ianya melibatkan garisan ini, iaitu Fy. Okey, dan ini pula ialah daya tawikan, iaitu F. Okey, jadi ini adalah sudut antara objek dengan satah.
Okey, cikgu namakan tadi sama seperti atas iaitu theta. Okey, jadi untuk theta ini kita tidak ada A. Sebab A ini iaitu mengufuk tidak terlibat dalam menegak. Menegak adalah pada paksi Y. Jadi paksi Y ini nak bagi anda semua dah nampak dan imagine. Jadi paksi Y ini ya, cikgu bawakan dia ke kiri ini. Boleh nampak ya? Ini paksi Y. Jadi cikgu bawakan dia ke sini. Okey, jadi sekarang ini paksi Y ini sudah berada di sini. Okey, dan ini adalah Fy iaitu komponen menegak. Okey, jadi bagi komponen menegak Fy ini kita dapat lihat ya. Okey, kita kembali ke sini. Okey, yang bertentangan dengan sudut ini kita kenali sebagai O, opposite, iaitu Fy. Manakala bagi F ini ialah H, iaitu hypotenuse. Jadi, yang terlibat di sini adalah O dan H. Dan O dan H ini melibatkan sin. Okey, so. S-O-H. So. Okey, jadi cikgu akan ambil sin theta. Okey, saya nak bezakan dengan atas, cikgu guna pen merah ya. Okey, sin theta sama dengan O per H. Okey, jadi cikgu gantikan sekarang ini. O kita gantikan dengan Fy. Di sini Fy. Sementara H pula kita gantikan iaitu dengan daya tarikan F besar. Sin theta kekal. Jadi untuk Fy samaan dengan F bawa naik atas. Jadi F sin theta. Jadi untuk komponen menegak iaitu Fy, formulanya ialah Fy sama dengan F sin theta. Jadi kita hanya perlu masukkan sudutnya sahaja. Dan inilah formula bagi komponen menegak bagi daya tarikan ini. Masukkan saja dalam formula. Sudah siap? Sekarang, okey baik. Sekarang ini cikgu tunjukkan contoh soalan yang melibatkan objek pada satah yang ada di dalam buku teks anda. Okey, jadi kita akan buat perbincangan tentang contoh soalan yang terdapat di dalam buku teks agar lebih memahami. Okey, jadi di sini menunjukkan satu bongkah kayu. Okey, yang ditarik dengan daya tarikan yang kita namakan dia sebagai T besar ya. Macam tadi cikgu bagi contoh F besar. Yang ini dia pakai T besar. So jadi inilah dia daya tarikannya T besar. Condong pada sudut 30 darjah. Di sini 30 darjah. Dalam di atas permukaan mengufuk. Okey. Dan ini jadual ini pula menunjukkan magnitud daya yang bertindak ke atas bongkah itu, iaitu daya tarikan ialah sebanyak 36 Newton. Jadi cikgu tulis siap-siap di sinilah ya, 36 Newton untuk T. Dan berat bagi bongkah kayu ini adalah 24 Newton berat ke bawah. Manakala tindak balas normal ke atas ini iaitu R ialah 6 Newton. Dan daya geseran antara bongkah kayu dengan permukaan mengufuk ini ialah 20 Newton. FR 20 Newton. Okey, baik. Jadi sekarang kita akan cuba menjawab soalan yang pertama iaitu hitungkan magnitud iaitu nilai bagi komponen mengufuk dan komponen menegak bagi tarikan T. Jadi kita akan fokus bagaimana untuk menghitung komponen mengufuk dan komponen menegak. Sebelum itu, cikgu akan bahagikan ruang ini pada 2 supaya kita mudah untuk menghitung, menunjukkan jalan kerja ya. Jadi kita akan mulakan dengan menghitung komponen mengufuk terlebih dahulu. Sebelum kita nak menghitung, mari kita tengok balik formula yang telah pun kita dapat tadi.
Okey, iaitu bagi komponen mengufuk, okey, mengufuk di sini iaitu menggunakan fx sama dengan f cos theta. Okey, jadi untuk menghitung A1 iaitu mengufuk, okey, kita akan gunakan ini. Okey, tetapi di sini kita tak pakai F ya, kita pakai T. Tarikan T. So di sini pun akan dapat TX. Okey, jadi kita lukis dulu gambar wajahnya di tepi ini. Okey. Levaian dayanya yang terlibat adalah seperti ini. Oops. Iaitu TX, TY dan pada sudut 30 pada sudut 30 ini adalah T. Okey, ini adalah simbol yang kita akan gunakan. Okey, jadi untuk mengufuk ini, komponen mengufuk kita akan mulakan dengan formula is TX di sini sama dengan T besar cos theta. Formula sama, cuma simbol saja kita ubah. Jangan confuse ya, sama je, jangan risau. Okey, kemudian cikgu akan masukkan nilai yang dah diberikan. Okey, ini adalah magnitude bagi komponen mengufuk yang kita nak cari. T besar dia dah bagi di sini iaitu 36 Newton. Jadi cikgu masukkan saja 36 Newton dan cos theta adalah sudut. Sudut yang diberi di sini adalah 30. Jadi cikgu masukkan di sini 30. Okey, jadi kita akan tekan kalkulator. Cos 30 samaan dengan 31.18 Newton. Jadi ini adalah komponen mengufuk 31.18 Newton. Okey, mari kita menghitung pula bagi komponen menegak. Okey, untuk menegak iaitu TY di sini ya, TY. Okey. Dan mengikut formula yang kita dah pelajari tadi, TY sama dengan T sin theta. Okey, menegak kita pakai sin, kalau mengufuk pakai cos. Okey, kemudian TY kita nak cari iaitu komponen menegak dan T besar dia adalah 36 Newton. Sin dan sudutnya adalah sama iaitu 30. Okey, jadi kita hitung menggunakan kalkulator. Oops. So kita dapat di sini 18 Newton bagi TY iaitu komponen menegak. Komponen mengufuk dan komponen menegak. Okey, jadi mari kita lihat pula bagi soalan yang kedua B iaitu tentukan magnitude iaitu nilai dan arah daya paduan. Okey, keyword dia adalah daya paduan yang bertindak ke atas bongkah itu. Okey, jadi daya paduan kita ada dua lah daya paduan ya. Satu daya paduan bagi komponen mengufuk, satu lagi adalah paduan bagi komponen menegak. Okey, kita mulakan dengan soalan B1 iaitu paduan komponen mengufuk terlebih dahulu. Okey. Paduan bagi komponen mengufuk melibatkan TX
Okey, mengufu ini yang mana kita perlu tambah dengan daya yang bertentangan dengan daya komponen mengufu ini, iaitu FR, daya geseran. Okey, jadi cikgu tambah di sini daya geseran. Jadi inilah yang membentuk paduan, menghasilkan paduan. Paduan maksudnya dua daya yang berpadu, yang combine, yang bergabung. Okey, so Tx ke arah kanan bagi situasi ini dan daya geseran ke arah kiri. Kita tambahkan. Jadi mari kita hitung Tx yang kita dah dapat tadi ialah 31.18 Newton. Kita tambah dengan daya geserannya di sini adalah 20 Newton. Okey, tetapi daya geseran adalah berbeza arah. Apabila berbeza arah, yang mana daya adalah suatu kuantiti vektor, yang mana kita kena menilai ataupun mengambil kira arah yang berbeza. Jadi apabila arah yang berbeza, kita perlu tambah negatif. Okey, sebab arah yang berbeza jadi negatif 20 Newton. Jadi inilah dia jalan kerjanya. Okey, jadi di sini kita perlu buat operasi 31.18 tambah negatif 20, jadi 11.18 Newton. Dan ini adalah paduan, daya paduan bagi komponen mengufu. Okey, bagaimana pula daya paduan bagi komponen menegak? Okey, ini komponennya menegak. Okey, bagi komponen menegak pula, iaitu di sini R ini. Okey, Ty ini ialah kita perlu tambahkan dengan komponen lain yang bertentangan dengan dia. Okey, kalau yang ke atas ini yang bertentangan adalah berat. Jadi kita kena tambah dengan berat. Jadi terhasillah paduan bagi komponen menegak. Okey. Jadi di sini Ty ini adalah 18 Newton. Kita tambahkan dengan di sini memang R dia adalah 6 Newton ya, tetapi disebabkan kita ada satu daya tarikan dan hasilnya kita dah dapat kat sini 18 Newton. Jadi ini adalah Ty dia lah. Okey, kita tambahkan dengan berat iaitu 24 Newton. Tetapi berat adalah arah yang berbeza dengan Ty. Okey, kalau kita lihat di sini ya, Ty ini ada ini dia W dia. Okey, jadi arah yang berbeza. Arah yang berbeza perlu ada tanda negatif. Okey, sama macam ke atas tadilah. Okey, jadi kita akan hitung. Tambah dengan negatif 24. Jadi jawapannya adalah negatif 6. Okey, bagi paduan komponen menegak pula iaitu Ty. Okey, dan kita boleh nampak bagi Ty yang bertentangan dengannya adalah W ya, iaitu berat. Jadi kita perlu dapatkan bagi paduan komponen menegak pula yang terlibat adalah Ty, yang mana kita perlu tambah dengan nilai R dia iaitu 6 Newton. Okey, kita akan tambah dengan nilai R. Okey, Ty, R, dan juga kita kena tambah juga dalam selain daripada Ty, R, kita ada W. Okey, W. Jadi kita tambah semuanya. Berbeza dengan mengufuk tadi ya. Bagi mengufuk yang terlibat hanyalah daya ke arah ini iaitu Tx. Okey, Tx ni dan juga Fr. Okey, yang bertentangan dengan dia ialah Fr. Dua ini sahaja. Tak ada lagi dah daya bagi komponen mengufuk ini. Tetapi untuk menegak special, kita ada Ty, kita ada R dan ada W. Mesti ada yang tertanya-tanya.
Apa beza TY dan R? TY ini adalah hasil daripada daya tabikan, gabungan daya tabikan tadi yang kita dah leraikan. Hasilnya dengan sudut 30 darjah ini, kita dapat TY dengan 30 darjah. Okey, manakala R ini pula adalah daya tindak balas normal bagi bongkah kayu ini. Okey? Jadi dua benda yang berbeza. Jadi 1, 2 dan yang bertentangan dengannya yang berlawanan adalah W. Okey, jadi kita tambahkan ketiga-tiga ini. Okey, TY kita dah kira tadi, kita dapat 18 Newton. Manakala R pula yang telah diberi adalah 6 Newton. Okey, dan W pula ialah 24 Newton. Tetapi TY dan R mempunyai arah yang sama, iaitu ke atas. Sementara W ke arah bawah. Jadi berbeza arah. Bila berbeza arah, kita perlu tambah negatif. Okey. Jadi kita gunakan kalkulator untuk menghitung. Jawapannya adalah kosong. 0 Newton. Jadi ini bermaksud bongkah kayu ini tidak terangkat dan tidak terjatuh. Ianya kekal berada pada satahnya. Disebabkan itu kita dapat 0 Newton. Sama, ya, balance. Okey, jadi apabila ditanya tentang magnitude, inilah jawapannya. Magnitude. Tetapi bagi arah pula, jawapannya ialah kita lihat kepada nilai yang kita dapat yang paling besar. Nilai yang paling besar adalah 11.18 Newton. Okey, jadi ini bermakna bongkah kayu ini akan bergerak ke arah daya yang paling banyak, yang paling tinggi. Dan daya ini menunjukkan daya ke arah TX, iaitu ke arah kanan. Jadi jawapan bagi arah pula kita boleh tuliskan, ya, bahawa bongkah kayu ini bergerak ke arah kanan. Jika TX dia adalah ke kanan lah. Kalau situasinya TX dia ke arah kiri, maka ke arah kiri lah jawapannya. Okey, dengan daya sebanyak dengan daya paduan, okey, kita boleh tambah dengan daya paduan, iaitu 11.18 Newton. Okey, siap untuk soalan B. Okey, kita hanya tinggal lagi satu soalan C. Okey, untuk tak nak meliukan, cikgu guna pen warna hijau pula untuk pecutan ini. Okey, sebab soalannya dia nak pecutan jika jisim bagi bongkar ini adalah 2.4 kg. Okey, ini cikgu bulatkan dan cikgu tulis simbol M, iaitu jisim. Okey, kita dah belajar, ya. Okey, pecutan adalah A. Kita ada M, kita nak cari A, dan kita dah ada daya paduan, iaitu F. Okey, daya paduan F lah besar. Jadi ini kita boleh gunakan formula yang kita dah pelajari ketika tingkatan 40, iaitu okey, kita nak cari pecutannya. Okey, iaitu A. Kita gunakan formula F sama dengan MA. Okey, jadi kita masukkan nilai yang ada dalam formula ini. Okey, F ada tak? Yes, kita ada formulanya, iaitu 11. Formula pula, maaf, nilainya, magnitude-nya, iaitu 11.18 Newton. Kita masukkanlah di sini. Mudah aja. Okey, masukkan nilai dalam formula. Sama dengan, okey, M. Dia dah bagi di sini 2.4 kg. Masukkan saja nilai dan kita nak cari A. Okey, di sini nak cari A, jadi 11.18 Newton. Kita bahagi dengan 2.4, bawa ke bawah, ya, kilogram. Jadi cikgu kira di sini 11.18 bahagi dengan 2.4. So kita dapat jumlah dia iaitu 4.6. Cikgu bundarkan
N kg negatif 1. Okey, kita tahu, okey, dekat sebelah ni cikgu nak tulis juga. Kita tahu yang A adalah sama dengan G, betul kan? Okey, G adalah N kg negatif 1, manakala A pula adalah MS negatif 2. Jadi apabila sama, kita boleh tukarkan. Jadi cikgu nak tukarkan di sini kepada nilai MS negatif 2. Sebab sama kan? Okey, cikgu tukar MS negatif 2 iaitu 4.66. Dan ini adalah nilai pecutannya. Dah siap. Okey, jadi bongkah kayu ini akan memecut ke arah kanan dengan pecutan sebanyak 4.66 ms negatif 2 dan dengan daya paduan sebanyak 11.18 Newton. Okey, sekarang mari kita mempelajari pula tentang komponen mengufuk dan komponen menegak di atas satah condong. Satah condong. Okey, apakah maksud satah condong? Kalau satah tadi ialah kita tegak pada lurus saja kat bawah kan. Tapi sekarang ni satah condong bermaksud kita berada di sini. Mungkin di atas landasan ataupun yang menuruni bukit. Macam itulah maksudnya satah condong ni. Okey, jadi seperti mana kotak di sini yang sedang menuruni landasan yang condong ini ke arah bawah. Jadi mari kita lihat bagaimanakah lewaian daya yang terlibat bagi kotak ini. Okey, kita bermula seperti mana yang biasa iaitu anak panah ke atas iaitu R. Okey, tindak balas normal. Okey, maksudnya dia adalah dalam keadaan berseranjang. Okey. Seterusnya ialah anak panah ke sini iaitu pergerakan kotak ini yang mana kita kenalinya sebagai WX. Kenapa pula kita pakai W? Yes, cikgu akan terangkan dulu kenapa kita panggil W. Okey, untuk yang bertentangan dengan R ini ya. Jadi cikgu lukis ke bawah ini adalah daya yang bertentangan dengannya. Tetapi bagi biasanya ya, ke bawah adalah berat. Tapi ini bukan berat. Okey, kerana ia tidak mengikut arah graviti. Berat iaitu W, weight adalah mengikut arah graviti. Jadi arah graviti berada, cikgu gunakan pen warna pink ya, pink. Okey, adalah berada pada ke arah bawah. Mengikut graviti kita ini adalah W. Jadi yang ini dalam keadaan yang selari dengan satah condong ini kita jadikan dia sebagai W. Okey, WX. X ini bermaksudnya ialah dalam keadaan mengufuk. Okey, paksi X. Okey. Cikgu tulis lekat sinilah mengufuk ya. Okey, supaya kita ingat paksi X. Okey, sementara ini pula adalah WY iaitu dalam keadaan menegak, iaitu sama tegak berserenjang dengan tindak balas normal yang di atas tadi. Okey. Saya guna istilah menegak supaya kita dapat nampak jelas. Okey, jadi ini adalah 4 yang penting. Dan daya geseran macam mana pula cikgu? Daya geseran ada di sini kalau ianya wujudlah. Kalau tak dinyatakan, jadi kita boleh abaikan. Okey, dengan bakapan satah condong ini betul-betul licin. Okey, jadi bacaannya sangat kecil. Okey, jadi sekarang ini untuk satah condong ini kita tidak lagi menggunakan istilah sebenarnya, istilah mengufuk dan menegak ini. Okey, kita akan gunakan istilah baru yang kita kenali sebagai selari dengan satah condong. Okey, kenapa kita katakan dia selari? Kerana dianya dalam keadaan sebegini, selari dengan satah condong. Okey, jadi yang mengufuk ni di sini cikgu akan potong dan kita gantikan dengan istilah selari. Okey, supaya anda boleh nampak perbezaan dengan yang kita dah belajar sebentar tadi. Okey. Okey, yang kedua pula adalah komponen WY. Okey, komponen menegak.
Okey, ke arah bawah dalam situasi ini. Okey, jadi dalam keadaan ini kita tidak lagi menggunakan istilah menegak. Kita akan menggunakan istilah sewenjang. Sewenjang bermaksud ini kan menegak ke atas dan ke bawah. Okey. Sewenjang dan kita gunakan istilah bersewenjang. Okey, jadi di sini cikgu nak buang perkataan menegak dan cikgu akan gantikan dengan bersewenjang. Jadi jika ada keluar soalan menggunakan istilah komponen selawi dengan satah condong ataupun istilah komponen bersewenjang dengan satah condong, inilah maksudnya. Bersewenjang bermaksud menegak iaitu Y. Manakala selawi ialah mengufuk iaitu X. Mudah kan? Okey, jadi kita akan recall balik melihat keadaan ini, kita pisahkan. Okey, untuk mengufuk dianya kita pakai anak panah ke sini iaitu WX. Bukan lagi mengufuk tetapi selawi dengan satah condong. Manakala untuk menegak, okey, untuk menegak kita akan gunakan anak panahnya ke sini. Bukan ke sini ya, ini berbeza ya. Okey, dan ini adalah WY. WY ya. Dan bukan lagi berselawi menegak, tetapi bersewenjang. Okey, inilah istilahnya. Okey, jadi mari kita lihat bagaimana nak menerbitkan rumus. Okey, sekarang ni mari kita lihat bagaimana hendak menerbitkan formula bagi menghitung komponen selawi dan komponen bersewenjang dengan satah condong. Okey, kita akan mulakan dengan komponen selawi dahulu. Okey, dan ini adalah untuk kita rujuk nanti. Okey, sebelum itu mari kita lukis dahulu komponen-komponen daya yang terlibat. Okay. Atau komponen daya yang terlibatnya di sini ialah seperti biasa R, tindak balas normal ke atas, kemudian dan ke bawah iaitu WY. Okay, WY. Okay, kemudian ke arah ke sini menuruni ini iaitu WX. Okey, WX. Dan juga yang kita pakai pink tadi ya. Dan yang pink ini ialah ke bawah. Ke bawah iaitu W besar. Okey. Berat. Okey, mengikut arah graviti. Okey, jadi sekarang ini ialah komponen selawi iaitu yang mengufuk. Apabila mengufuk, jadi kita akan fokus kepada WX. Okey, mengufuklah X. Okey, yang selawi. Kenapa kita pakai selawi? Sebab dia sama dengan satah condong. Okey, jadi sekarang ini katakanlah jika sudut yang diberikan ini ialah 35 darjah. Okey, jadi ini bermaksud daripada bongkar ini yang berselenjang ini dengan W ialah 35 darjah. Jadi kita tarik kat sini, ini pun adalah 35 darjah. Di sini ya, di sini. Okey, daripada W ke WY. Okey, jadi kalau anda hendak lukis bagaimanakah rupa keadaan ini ya, cikgu lukiskan kecil dekat sini ya. So ini adalah WY dan ini adalah WX dan ini adalah W. Okey, so macam ni lah. Dan ini adalah 35 darjah. Tapi ianya dalam keadaan terbalik lah ke belah sini. Okey, mari cikgu pusing kan kalau anda nak tengok. Jadi macam ni lah. WY, WX dan W. Sudutnya 35.
Okey, sebab ini melibatkan satah condong, jadi sudut ini adalah sama dengan sudut di sini. Dan untuk sudut W ke WX ni pula ialah 90 tolak dengan 35 tadi. Okey? Okey, jadi sekarang ini mari kita hitung macam mana kita nak dapatkan, kita nak pakai sama ada cos ataupun sin. Okey, jadi sekarang ini kita nak fokusnya kepada yang selawi iaitu WX. Kita fokuskan kat sini saja. Jadi yang X ini cikgu gunakan yang warna merah ni nak bagi nampak beza. Okey, jadi yang warna merah ini cikgu bawa dia ke sini. Okey, sebab sudut dia di sini. Okey, jadi cikgu bawa dia dan dia di sini. Saya buat dalam keadaan putus-putus ya. Nak bagi nampak. Okey, jadi dalam keadaan putus-putus ini kita boleh nampak line merah ini adalah WX. Okey, jadi sudut 35 tadi adalah bertentangan. Ini bermaksud WX ini adalah opposite kepada sudut dia. Jadi ini adalah O. Okey, ini adalah O. Okey, sementara hipotenusnya ialah W besar. Jadi yang ini adalah hypotenuse. W besar. Weight. Okey, jadi kita pakai O dan H ialah sin. So, okey. Jadi cikgu akan tuliskan di sini menggunakan sin theta OH. Jadi cikgu harap anda semua boleh faham ya kenapa cikgu pakai sin ya, sebab ini O WX. Okey, so sin theta sama dengan O per H. Dan O di sini ialah, cikgu bawa tadi ni putus-putus iaitu WX. So kat sini kita tulis WX. Dan hipotenusnya ialah, di sini ya, hipotenus dia ialah W besar. Sin theta. Okey. Dan untuk dapatkan WX iaitu selawi. Okey, so W ni kita bawa ke sini iaitu W sin theta. W ni sangat penting ya, berat ni sebab kita berada pada di atas satah yang condong. Okey, jadi kita dah dapat ini. Jadi untuk dapatkan komponen yang selawi ini iaitu WX, jadi kita ambil di sini WX sama dengan, cikgu nak tulis dulu. Okey, sin theta. Okey, selain daripada W, kita belajar W adalah mg, jisim dan graviti, sin theta. Jadi ini adalah dua formulanya. Tapi anda boleh juga menggunakan salah satu formula. Tapi kedua-duanya boleh digunakan. Okey, bergantung kepada soalan lah ya. Okey, kita lihat pula bagaimana kalau komponen bersevenjang. Okey, bagi bersevenjang yang sama juga. Okey, maaflah ada bunyi anjing ya, jiran sebelah cikgu. Okey, kita teruskan di sini dengan R sama juga ada tindak balas normal dan juga ke bawah iaitu WY. Okey, kemudian cikgu akan gunakan pen yang berwarna pink ini. Sebelum tu kita gunakan pen warna biru ni untuk menunjukkan WX iaitu yang selawi, ini yang bersevenjang, dan di sini adalah W. Okey, dan katakanlah cikgu masih menggunakan sudut yang sama iaitu 35 darjah, jadi di sini juga adalah 35 darjah. Okey, jadi apabila kita dapat lihat di sini ya, dengan 35 darjah ini sudut di sini, jadi kita nak fokus kepada bersevenjang ini. Okey, bersevenjang ini adalah WY, jadi kita hanya fokus di sini saja. Okey, ini yang kita nak fokus. Jadi ini, garisan ini ialah kita ambil ni, tengok
bersebelahan dengan sudut. Jadi apabila bersebelahan dengan sudut, garisan ini adalah A. Okey. Untuk WY adalah A. Manakala untuk hipotenusnya di sini ialah W dan ini adalah H-nya, hipotenus. Okey, kita tak perlu nak gerakkan W X sebab kita dah ada A, kita dah ada H. Jadi kita hanya boleh gunakan terus cos lah yang paling sesuai. Ada A, ada H. Okey, jadi cikgu terus akan masukkan, tuliskan je kat sini ya. Okey, letak kat sini. Okey, kat sini cos theta sama dengan A per H. Okey, A dia adalah WY. Komponen bersevenjang. Okey, bahagi dengan hipotenusnya pula ialah V. Okey, kalau mungkin anda nak tengok dengan lebih detail kan, ada yang kurang jelas. Jadi cikgu dah buat macam ni. Okey, jadi kita boleh nampak jelas lah kat sini ni sudut. Ini A-nya dan ini adalah hipotenusnya. Okey. Okey, hipotenus, sudut dan A adjacent. Okey. Jadi kat sini kita terus kat operasi kita, H dia adalah W dan cos theta. Okey, untuk dapatkan WY, W ni kita bawa naik atas. Okey, jadi untuk yang bersevenjang, WY sama dengan W cos theta. Dan juga kita boleh tukar W ini kepada mg, iaitu formula untuk berat cos theta. Okey, jadi visually-nya ialah WY sama dengan W cos theta. Ya, mudah je. Okey, kalau kita nak lihat ya, kalau cikgu nak compare tadilah dengan pada satah tadi dengan pada satah condong, dianya adalah sangat berbeza ya bagi mengufuk. Okey, cikgu letak kat sini, kita nak fokus kepada X dahulu. Okey, kalau dekat sini tadi X dia kita pakai cos theta. X for cos theta. Tetapi bagi satah condong, okey, X-nya kita pakai sin theta. Jadi ianya terbalik. Petua untuk anda ingat ya, untuk mudahkan ialah anda cuma perlu ingat yang pada satah saja. Kalau pada satah dia cos, maka satah condong dia akan terbalik. Jadi dia akan pakai sin theta. Okey, mudah. Okey, kita lihat pula kalau Y pula ya. Okey. Cikgu buat macam ni. Okey, bagi Y pula, okey, kalau yang tadi ni pada satah FY kita pakai sin. Okey, pada satah. Tetapi pada satah condong dia terbalik, kita pakai cos theta. Jadi ianya terbalik walaupun sama Y tetapi terbalik. Okey ya? Okay. Dan sekarang ni kita nak bincangkan tentang satah condong pula. Bagaimana kita nak menghitung. Okey. Ini adalah contoh soalan di dalam buku teks yang cikgu nak kita bincang sama-sama agar lebih nampak dengan jelas. Okey, anda lebih memahaminya. Okey, baik, kita mulakan dengan soalannya. Okey, soalan yang pertama. Kita lihat soalan yang pertama di soalannya ya. Yang pertama iaitu lakarkan komponen berat bongkah yang selawi. Okey, dan juga komponen berat bongkah yang serenjang. Okey, selawi WX dan yang serenjang adalah WY. Okey, jadi dia suruh lakarkan. Okey, bila suruh lakarkan, kita lakarkan lah. Okey, sebabkan sudut dia agak besar di sini ya. Jadi, okey, kita pun lakarkan lah. Okey, ini adalah WY. Okey, dan ini pula nombor selawi dekat sini adalah WX. Selawi ni maksudnya inilah sama kan? So inilah dianya.
lakaran tersebut. Okey, jadi tentukan daya paduan. Okey, tapi sebelum tu cikgu nak kita belajar macam mana kita nak hitung bagi selawi dengan yang bersevenjang ini. Jom kita hitung sama-sama. Okey, untuk A1. Okey, komponen selawi. Okey, dengan satah condong. Okey, untuk selawi kita ambil balik tadi ni. Okey, kalau yang selawi iaitu WX, so ini adalah the formula dia. Okey, jadi WX, cikgu salin ya. Sama dengan W sin theta. Okey, jadi W dia dah bagi dah dekat sini 24 Newton. Okey, jadi kita masukkan saja. Senang sangat. Okey, manakala sin 60 darjah. So, dekat sini adalah 60 darjah. So, cikgu masukkan je 60 darjah. Okey, jadi kita hitung. Oops. Okey, 24. Jawapannya adalah 20.78 Newton. Okey, ini adalah nilai bagi magnitude bagi komponen selawi, berat selawi. Komponen berat selawi. Maaflah. Okey, tinggal perkataan berat. Okey, untuk seterusnya ialah yang kedua, komponen berat sevenjang. Okey, sevenjang. Jadi sevenjang, cikgu tengok kat sini ya. Oh, kat sini pun cikgu lupa tadi nak tulis berat. Okey, kita buat pembetulan, kita tambah berat kat sini. Komponen berat bersevenjang, komponen berat selawi. Okey, sebab kita nak tengok W tadi kan. Sebab tu kita pakai guna perkataan W, huruf W, iaitu berat sevenjang, berat selawi. Okey, jadi komponen berat sevenjang iaitu WY sama dengan, okey, salin je kat sini, W cos theta. Okey, sama dengan, okey, W adalah 24 Newton cos 60 darjah. Jadi 24 cos 60 sama dengan 12 Newton. Okey, ini adalah nilai magnitude bagi komponen berat secara bersevenjang dengan satah condong. Okey, kita lihat pula soalan B. Okey, soalan B, tentukan daya paduan. Okey, cikgu garis dulu, tak nak bagi nampak berserabut. Okey, kita tengok pula B iaitu daya paduan. Okay, macam mana kita nak cari paduan? Okay. Paduan daya bersevenjang. Kita cari bersevenjang dulu ya. Okay. Paduan bagi daya bersevenjang. Dengan satah condong. Okey. Sama dengan, besar sangat tajuk dia. Okey, sama dengan kita lihat di sini ya. Bersevenjang maksudnya yang ini, atas dan ke bawah. Jadi di sini kita ada R dan kita ada WY. Okey, yang cikgu bulatkan dengan pen warna hijau. Jadi inilah dia yang terlibat bagi daya bersevenjang. Jadi bila cikgu cakap paduan, maksudnya gabungan dua daya. Okey, jadi kat sini ialah kadang-kadang ada 3 daya kan, kadang-kadang ada 4. Okey, itu yang kita sebut daya yang berpadu, paduan. Okey, jadi kita tambahkan iaitu WY, kita tambahkan dengan R. Okey. Jadi di sini
kita biasa tulis R dulu kan sebenarnya. Okey, R dia adalah 12 Newton. Jadi cikgu tulis kat sini 12 Newton. Dan untuk WY kita dah hitung tadi, kita dapat 12 Newton juga ke arah bawah ni. Okey, hasil daripada kiraan dan ada melibatkan sudut tadi. Jadi, tapi berbeza arahnya. Satu arah ke atas dan satu lagi arah ke bawah. Jadi, berbeza arah, ada tambah negatif. Okey, jadi 12 tambah 12. Jawapannya sifar. Jadi, sifar Newton. Jadi, bagi daya paduan bersebenjang, ialah sifar Newton. Okey, jom kita hitung pula paduan daya selawi pula. Boleh? Okey, selawi dengan satah condong. Okey, cikgu tak tulislah kat sini. Okey, kita tengok pula bagi selawi. Bagi selawi di sini, jika tiada dinyatakan tentang daya geseran, maksudnya hanya ada satu sahajalah. Kita anggap daya geseran dia ialah sifar kalau tidak dinyatakan. Nah, ya. Jadi di sini daya selawinya adalah sama dengan Wx sahaja. Jadi nilai yang kita dah dapat tadi adalah 20.78 Newton. Jadi inilah dia daya paduan selawi dengan satah condong. Ya. Sebanyak 20.78 Newton. Jadi kalau kita nak ceritakan tentang arahnya, bongkah kayu ini akan bergerak. Oh, dia ada guna kata licin. Jadi biasanya licin FR adalah sangat rendah ataupun sifar. Okey, jadi kita boleh cakap ya, bongkah kayu ini akan menuruni ataupun akan bergerak ke arah bawah landasan ini dengan daya paduan sebanyak 20.78 Newton. Itulah dia magnitude dan arah daya paduan terhadap kotak ini ke atas bongkah ini. Okey? Okey, dan soalan yang terakhir untuk soalan ini ya, dia nak suruh hitung pecutan iaitu A yang mana jisimnya adalah 2.4 kg M. Okey, sama macam tadi. Okey, kita nak cari pecutan. Jadi kita boleh gunakan formula F sama dengan MA. Okey, F tadi daya paduan tadi kita dah dapat dah. Ini daya paduan kan. Jadi kita boleh masukkan sahaja nilai dalam formula ini. Okey, cikgu masukkan 20.78 Newton sama dengan M dia adalah 2.4 kg dan A kita nak cari di sini. Jadi A sama dengan 20.78 Newton bahagi dengan, kat sini bawa turun bawah, 4 kg. So jawapannya ialah 20.78 bahagi 2.4 ialah, cikgu bundakannya, 8.66 N/kg -1. Okey, macam cikgu cakap tadi, A adalah sama dengan graviti. Jadi N/kg -1 adalah sama dengan Ms -2. Okey, jadi cikgu nak tukarkan unitnya kepada 8.66 Ms -2 dan ini adalah pecutannya. Ini bermaksud bongkah kayu ini menuruni satah condong ini dengan pecutan sebanyak 8.66 Ms -2 dan dengan daya paduan ke atasnya sebanyak 20.78 Newton. Okey, itu sahaja untuk menjawab soalan satah condong. Mudah saja ya. Okey, disebabkan kita dah pun membuat 2 contoh soalan, jadi mari kita ulang kaji balik formula bagi komponen mengufuk pada satah dan komponen menegak pada satah dan juga dua komponen pada satah condong. Okey, ini ialah komponen mengufuk tadi. Okey, pada satah ialah Fx sama dengan F cos theta. Sementara bagi menegak,
ialah Fy F sin theta. Okey, seperti ini pada satah. Sementara bagi satah condong, cikgu nak tukar ya, kita tak guna istilah mengufuk. Kita akan menggunakan istilah komponen berat selavi. Ini adalah bagi W, X. Okey. Dan juga komponen menegak ini kita tak pakai menegak untuk paksi Y. Kita pakai komponen berat bersebenjang. Okey, ini adalah word yang baru untuk kita pakai. Okey, jadi di sini pula cikgu nak sharekan yang kita dah belajar tadi. Okey. W adalah selavi dan Y adalah sebenjang. Jadi untuk yang selavi kita akan guna WX sama seperti atas X sama dengan W. Kita tak pakai daya sebab tak ada daya tarikan, tetapi berat. Okey, dan terbalik dengan atas. Kalau X di atas cos, X di bawah ini, untuk satah condong adalah sin theta. Sementara bagi berat bersebenjang iaitu paksi Y adalah sama dengan berat dan kalau di atas sin, di sini cos theta. Okey, mudah saja. Jadi saya boleh conclusionkan dia sebagai ini. Okey, mudah kan? Tapi bagi cikgu lah, kalau nak mudah ingat, awak cuma ingat satu saja, iaitu bagi satah mengufuk, iaitu di atas lantai yang rata. Ini saja yang cikgu ingat. Itu mengufuk bergerak pada satah yang rata, iaitu cos. Kita pakai cos. Jadi kalau untuk komponen menegak, ianya terbalik, iaitu sin. Dan jika untuk satah condong dalam keadaan mengufuk, ianya terbalik dengan iaitu satah mengufuk tadi, dia akan terbalik dengan pada satah condong. Okay, jika kita pakai cos, jadi kita akan pakai sin bagi satah condong. Jadi untuk mudah ingat, saya hanya ingat ini sahaja. Yang lain adalah terbalik. Okey, kita cuba jawab beberapa contoh soalan lagi. Okey, itu saya nak sharekan satu contoh soalan melibatkan pada satah, objek pada satah. Okey. Di sini ada sebuah kotak yang ditarik oleh Ahmad dengan berat sebanyak 20 Newton. Okey, jadi di sini berat bagi kotak ini adalah 20 Newton dan dia tak diberitahu pula. Okey, katakanlah nilai R dia ialah 7 Newton. Okey, jadi kita lukis dahulu, kita lakarkan komponen-komponen yang terlibat ya. Okey, di sini adalah nilai R. Dan cikgu tulis kat sini nilai dia adalah 7 Newton. Dan daya tarikan oleh Ahmad mungkin tak nampak jelas, jadi cikgu tulis lain ya. Daya tarikan oleh Ahmad, cikgu pakaikan F, simbolnya iaitu 30 Newton. Okey, sementara sudut ini adalah 60 darjah. Sudut di sini sebenarnya adalah sama juga jika anda teruskan dengan tali ini ke bawah. Sebab sudut yang sebenarnya dia kena daripada bawah ni, satah ni ke sini. So sama je sebenarnya. Okey, 60 juga. Okey. Tetapi saya nak ingatkan, cikgu nak ingatkan anda, tolong jangan sesekali guna sudut yang ini ya. Ada soalan yang dia guna sudut ni. Sudut ini sesungguhnya salah. Okey, hati-hati. Kalau dia bagi sudut ini, maksudnya anda perlu 90 darjah tolak X ini, barulah anda dapat sudut yang sebenar. Okey, hati-hati. Okey, kemudian yang bersebenjang selain daripada R adalah ke bawah, iaitu nilai W. Dah diberi di sini W adalah 20 Newton. Dan di sini juga ada dilabelkan di sini iaitu FR. Daya geseran, iaitu sebanyak 5 Newton.
Okey, ini maklumat yang telah pun diberikan. Jadi, hasil daripada ini kita boleh cuba cari. Okey, sebelum tu cikgu nak lukis dulu levaian daya yang terlibat. Okey. Bila cikgu lukiskan levaian daya, mungkin nampak lebih jelas lah. Okey. Di sini dan sudut adalah 60 tadi. Okey, cikgu pun lukislah sudut 60 di sini. Oops. 60. Okey, jadi ini ialah Fx dan ini adalah Fy. Terpulang ya, ada juga anda boleh guna T untuk tarikan. Anda juga boleh guna F untuk daya, force. Tak ada masalah ya. Tapi kalau anda guna kat sini T, kat sini pun akan jadi Tx, kat sini akan jadi Ty. Sama je. Okey, jangan keliru. Okey. Okey, sekarang ini mari kita lihat soalan yang pertama, iaitu menghitung komponen mengufuk, iaitu Fx dan komponen menegak, iaitu Fy. Seperti mana yang cikgu dah label tadilah, Fx di sini dan Fy di sini. Okey, jadi jom kita hitung sama-sama. Okey, untuk soalan 1, okay, kita mulakan dengan komponen mengufuk dahulu. Okey, untuk mengufuk kita gunakan Fx. Jadi Fx sama dengan okey, di sini kita boleh menggunakan kita punya formula tadi. Okey, ini dia formulanya. Mengufuk cos. Ini yang cikgu hafal. Okey. So mengufuk cos. Okey, jadi kita salin saja cos theta. Okey, F dia dah bagi di sini dari tarikan Ahmad, iaitu 30 Newton dan cos adalah 60 darjah. Jadi cikgu masukkan nilai saja. Okey, kemudian kita hitung cos 60 darjah, jadi kita dapat 15 Newton. Okey, 15 Newton. Dah siap. So ini adalah jawapan bagi komponen mengufuk. Bagaimana pula komponen menegak, Fy? Okey, cikgu gunakan pen biru. Okey, adakah nampak? Okey, menegak. Okey, menegak ialah Fy sama dengan sin. Ya, F sin theta. So, sama dengan di sini 30 Newton juga, sin 60 darjah. Sama sudutnya, okey? 60 darjah. Ingat ya di sini. Okey, 30 darab dengan sin 60, so kita dapat 25. Cikgu ambil 2 titik perpuluhannya, 98 Newton. Jadi ini adalah Fy-nya, komponen menegak, dan ini adalah nilai bagi komponen mengufuknya. Okey, dah siap dah soalan 1. Okey, soalan yang seterusnya ialah daya paduan yang bertindak ke atas kotak. Okey, kita garis dulu. Tak nak bagi berterabur kan. Okey, untuk soalan yang kedua, daya paduan kita hitung satu persatu. Daya paduan bagi komponen mengufuk, kemudian kita akan hitung daya paduan bagi komponen menegak. Okey, daya paduan komponen mengufuk sama dengan panjang tajuk dia. Okey, sama dengan bagi mengufuk kita boleh lihat di sini ada satu Fx. Okey, di sinilah Fx-nya. Dan satu lagi adalah daya geseran. Ini je yang terlibat, ada dua je, kiri dan ke kanan ini. Jadi dalam keadaan mengufuk ada dua saja. Jadi kita tambahkan Fx, kita tambahkan dengan Fr, daya geseran. Okey, jadi bagi daya Fx kita dah kira tadi, kita dapat 15 Newton, dan bagi daya geseran adalah sebanyak 5 Newton, tetapi berbeza arah. Apabila melibatkan perbezaan arah,
kena tambah negatif. Kerana daya adalah kuantiti vektor. Okey. Jadi kita tekan kalkulator. Kalau nak congak pun boleh, tak ada masalah. So rasanya kita dapat daya paduannya F besar bagi mengufuk adalah 10 Newton. Okey, bagaimanakah pula daya paduan bagi komponen menegak? Okey, bagi komponen menegak pula, okey, kita boleh lihat dekat sini, kita ada Fy. Betul? Kita ada R. Betul? Dan kita ada W. Okey, W juga terlibat. Cuma dia berbeza arah. Ini saja yang ada dalam keadaan menegak. Fy, R dan W. Jadi kita perlu tambah Fy tambah R tambah W. Okey, Fy kita dah hitung tadi, kita dapat 25.98 Newton. Sementara R diberi adalah sebanyak 7 Newton dan W weight berat adalah 20 Newton. Tetapi berat adalah berbeza arah berbanding Fy dan R yang ke atas. Jadi kita perlu tambah negatif 20 Newton. Okey, sekarang ni kita hitung 0.98, kita tambah 7, kita tambah negatif 20. So jawapan akhirnya adalah 12.98 Newton. Jadi kalau dalam komponen menegak ialah sebanyak 12.98 Newton dayanya. Sementara kalau daya komponen mengufuk adalah sebanyak 10 Newton. Tapi apabila ditanyakan tentang arah, jadi kita tahu ya bahawa kotak ini akan bergerak ke arah mengufuk sebab ditarik secara mengufuk kan. Jadi dia akan bergerak ke arah yang paling besar, iaitu positif, maksudnya ke arah kanan lah. Ke arah kanan dengan daya paduannya ialah sebanyak 10 Newton. Itu kalau ditanya tentang arah. Okey. Dan soalan yang last kali yang ditanya untuk situasi Ahmad ini adalah pecutan kotak itu bergerak ke arah kanan tadi kan. Okey, jadi ini adalah soalan pecutan. Macam tadilah. Cikgu rasa kita gunakan formula F sama dengan MA. F ni daya paduan dia untuk pecutan disebabkan dia sedang bergerak mengufuk. Jadi kita pakai daya paduan mengufuk. Okey, kat sini daya paduannya adalah 10 Newton. Sementara jisimnya ialah, dia tidak bagi ya. Okey, sementara jisimnya pula, bagaimana kita hendak cari jisim? Kita dah diberi W, kita boleh dapatkan daripada formula mg. Okey, so 20 Newton. Kita boleh cari, okey, G adalah 9.81. Tak muat. N kg negatif 1. Jadi kita nak dapatkan M, kita boleh 20 bahagi dengan 9.81. So kita dapat 2.0, kita bundakannya 4 kilogram. Jadi ini adalah M dia. Jadi cikgu akan masukkan jisim itu ke dalam ini ya. Okay, mudah saja sebab kita dah belajar pelbagai formula. Jadi gunakan formula yang kita pernah belajar sebelum ini. Okey, jadi kita hitung 10 Newton. Yang ni kita bawa jadi ke bawah 2.04 kilogram. So kita hitung 10 bahagi 2.04, kita dapat 4.902. Cikgu bundakan. Nilai-nilainya adalah N kg negatif 1. Ini adalah nilai A. Tapi macam cikgu cakap tadi, kita boleh tukar. Jadi cikgu ubah A kepada 4.902 ms negatif 2. So this is answer untuk pecutan kotak itu. Baik, sekarang ni adalah soalan terakhir yang kita akan bincangkan dalam video ini, iaitu melibatkan soalan pada objek pada satah condong.
Okey, jadi di sini kita boleh lihat bongkah kayu ini berjisim 2 kg. Okey, dan berat diberi adalah 40 Newton. Saya tulis besar sikit supaya nampak jelas. Okey, menggelungsur menuruni satah condong yang bersudut iaitu 45 darjah. Mungkin tak jelas, saya tulis besarkan sikit. Darjah je, tak ada Celsius. Okey, mengufuk. Okey, kemudian dia bagi kat sini daya geseran. Ada daya geseran lah. Kan, okey, FR dia adalah 20 Newton. Manakala kat sini adalah WX iaitu komponen selawi. Okey, jadi jom kita lukis dulu apa yang kita patut lukis di sini. Okey. Di sini adalah V. Okey, di sini adalah V. Jadi di sini akan ada satu garisan yang ini V W. Jadi ini adalah V Y. Okey, dibesarkanlah di sini kan tak nampak. Ini WX, ini WY. Okey, jadi yang berserenjang dengan WY mula ialah, minta maaf lah, kotak dia macam sengit sebenarnya. Kotak ni yang sengit. Okey, kotak dia macam ni lah ya. Okey, taulah lurus. Okey, dan ini adalah R. Okey, inilah dia dia punya apa? Dia punya lukisan lakaran dia. Okey, jadi kita dapat tengok di sini, katakanlah R yang diberi ialah mungkin kita letak 13 Newton. Okey, 13 Newton adalah untuk R. Okey, dan ini FR, ini adalah daya geseran 20 Newton. Okey, jelas ya. Okey, jadi jom kita lihat satu persatu soalannya. Hitung komponen berat yang selawi. Ini adalah WX. Okey, dan komponen berat yang berserenjang ini adalah WY. Okey, dia suruh hitung. Okey, jadi nak hitung kita kena guna formula ini. Okey, ini formulanya. Okey, kita mulakan dengan komponen berat selawi dahulu. Boleh ya? Dengan satah condong. Okey. Cikgu gunakan WX yang inilah selawi dengan satah condong. Jadi kita tak guna mengufuk di sini, kita pakai selawi. Jadi sama dengan terbalik ya. W sin theta. Okey, so W dia dah bagi iaitu 40 Newton, kita masukkan saja. Sementara sin pula adalah 45 darjah. Okey, jadi cikgu terus tekan kalkulator. Sin 45. So kita dapat jumlahnya adalah 28.28 Newton. Okey, next adalah komponen berat serenjang pula ya. Okey, boleh nampaklah harapnya. Okey, serenjang. Jadi dekat sini kita gunakan ini untuk serenjang WY. Ini ya, serenjang dengan satah. So W cos theta. Okey, W adalah 40 Newton. Cos theta dia 45. Okey, jadi 40 kita darabkan dengan cos 45. Jadi dapat nilai yang sama dengan atas. Kenapa ya? Sebab sin 45 dan cos 45 nilainya adalah sama. Okey. Jadi ini adalah nilai komponen magnitude komponen berat bagi selawi dan juga bagi serenjang dengan satah condong ini. Dah dapat terjawab untuk soalan yang pertama. Okey, sekarang mari kita lihat pula soalan yang kedua, iaitu melibatkan daya paduan yang bertindak.
ke atas bongkah kayu. Okey, untuk daya paduan kita akan cuba mencari daya paduan bagi selawi dengan berserenjang. Okey, kita mulakan dengan selawi dahulu. Daya paduan komponen, cikgu tulis K sajalah ya, selawi. Okay, jadi untuk selawi ini kita ada melibatkan dua lah. Okay, kita boleh nampak dekat sini. Yang selawi dengan satah ni yang sama ke arah sini ialah WX dan FR. Okay, daya geseran. Jadi kita perlu tambah WX, kita tambahkan dengan FR, daya geseran. Okay, WX ni kita dah dapat tadi 28.28 Newton. Kita tambahkan dengan FR iaitu 20 Newton, tetapi arah yang berbeza. Jadi kena tambah negatif. Okey, jom kita hitung. 28.28 tambah negatif 20. So kita dapat 8.28 Newton. Okey, bagaimana pula dengan daya paduan? Okey, bagi komponen serenjang. Okey, bagi serenjang, jom kita tengok serenjang macam mana. Serenjang maksudnya ke atas dan ke bawah berbanding dengan satah condong kan. Okey, jadi di sini kita boleh lihat kita ada WY. Di sini cikgu buat bulat lah ya yang ni. So kita ada R. Betul? Okey. So kita ada WY dan R. Okey, jadi kita tuliskan di sini. Dan ke R. Okey, di sini cikgu biasa gunakan R ini sebagai positif. Tapi nak berubah-ubah pun tak ada masalah. Okey je, sama je. Mesti salah satunya bernilai negatif. Tapi kalau anda nak tu WY ni yang negatif pun tak ada masalah. Okey. Cikgu nak gunakan R ni sebagai positif lah sebab dia ke atas kan. Jadi kat sini 13 Newton dan WY yang berbeza arah bernilai negatif. Tak ada masalah ya, kalau anda nak buat terbalik pun boleh. Okey, jadi negatif 28.28 kita tambahkan dengan 13. So kita dapat negatif 15.28 Newton. Okey, maksudnya nilai WY ini adalah lebih besar berbanding dengan R. Okey, bagi daya paduan. Okey, dan last sekali adalah pecutan. Okey, kita nak pakai pen warna apa ya? Okey, cikgu pakai pen warna coklat. Okey, warna brown untuk nilai pecutan. Sama macam tadilah untuk jelas ke ya. Okey, untuk pecutan, okey, kita akan gunakan formula F sama dengan MA. Jadi F kita akan ambil daya paduan bagi selawi kerana kotak ini bergerak dalam keadaan selawi. Okey, kalaulah ditanya arah daya paduan, okey, arah daya paduan kotak akan bergerak ke arah WX ya, ke menuruni. Ni arah ya kalau ditanya tentang arah. Menuruni satah condong. Okey, dengan daya paduan sebanyak 8.28 Newton. Jadi ini kita akan pakai nilai daya paduan ini. Kerana itu adalah gerakannya. 8 Newton dan M-nya dia dah bagi kat sini 2 kilogram. Okey, jadi saya masukkan, cikgu masukkan kat sini. Jadi untuk dapatkan A 8.28 Newton bagi dengan 2 kilogram. So kita akan dapat 4.14 NkG negatif 1. Okey, jadi kita buat terbalikkan kat sini. A sama dengan G ya. Okey, so kita boleh ubah
unit menjadi ini. So, ini adalah pecutannya. Okey, habis. Ini sajalah contoh soalan yang cikgu nak share dengan anda semua. Okey, dan juga cikgu nak share juga yang ini. Komponen mengufuk, formulanya. Dan juga komponen selawi dan berserenjang bagi satah condong. Okey. Formula bagi keempat-empat ini yang mana cikgu simpulkan dalam bentuk ini. Okey, itu sahaja untuk subtopik 1.2 levaian daya. Semoga video ini bermanfaat. Jika anda ada komen ataupun soalan berkenaan subtopik ini ataupun berkenaan dengan video ini, boleh tuliskan komen anda di ruangan komen di bawah. Okey, terima kasih dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih. Bye.